Jadi saya nak cerita satu kisah, iaitu seorang sultan yang beriman. Namanya Sultan Abdul Hamid. Saya tak ingatlah dia kurun ke berapa, dia zaman tabi'in ke ataupun salafus salih, Sultan Abdul Hamid. Tapi kisah ni ada beberapa versi. Salah satu kisah yang saya ada baca, ada seorang hamba Allah ni, dia seorang usahawan, kemudian dia perniagaan dia banyak rugi, kemudian dia berhutang, banyak sangat hutang. Dia nak bayar orang hutang tu, dia hutang orang lain, lepas tu dia tutup, macam itulah. Sampailah ketika dia dah tak ada duit nak bayar hutang, lalu pemiutang orang beri hutang kan, pergi buat report, akhirnya dia dipanggil untuk ditangkap. Hasil daripada tangkapan tu, dia ditahan, kemudian dibicarakan di depan hakim, kemudian hakim bersetuju, kamu perlu dipenjarakan sampailah hutang kamu selesai. Kemudian hamba Allah ni pun berkata, wahai Tuhan Hakim, berikan aku peluang satu hari saja. Hari tak akhir ni, peluang tak akhir ni. Satu hari saja untuk aku balik kepada keluargaku, untuk memberitahu kepada mereka bahawa aku akan ditahan dalam penjara, dan inilah hari tak akhir aku untuk aku ikhtiar. Hakim pun tanya, apa jaminan kamu untuk kamu balik? Esok saya datang sendiri Tuan Hakim. Saya sendiri akan datang besok. Tuan Hakim jangan bimbang. Apa jaminan kamu akan datang besok serah diri? Aku menjamin dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya dia guna nama Nabi Muhammad. Aku menjamin dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hakim ni bila dengar tu, baiklah. Kalau begitu, ni besar ni, biasa orang berani berjanji, aku berjanji dengan nama mak bapak aku. Tapi dia menggunakan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila dia balik cerita dekat isteri dia bahawa dia ditangkap sekian-sekian, kemudian ditahan sekian-sekian. Bila isterinya bertanya, macam mana kamu boleh lepas? Rasulullah yang menjaminku. Dia cakap gitu. Maksudnya dia menggunakan nama Rasulullah, sebab tu dia boleh lepas tinggal sehari. Kemudian isteri ni pun jawab, kalau begitu marilah sama-sama mulai daripada saat ni dan malam ini kita jangan tidur, kita habiskan waktu kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah ikhtiar mereka yang terakhir, suami isteri ni. Tak boleh nak fikir apa dah. Nak bagi hutang orang, semua orang tak nak bagi hutang dah, sebab dia dah berhutang kelili pinggang dah ni. Kalau tak, esok masuk penjara. Jadi malam tu ikhtiar mereka berselawat kepada Nabi, berselawat. Akhirnya tertidur juga mereka suami isteri. Dalam mimpi tu, lelaki ni bermimpi bahawa dia didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditanya oleh Rasulullah. Nak kata orang dalam keadaan lalai begini pun, ya Allah, subhanallah. Rasul muncul dalam mimpi, dan kita tahu hadis Nabi, siapa yang bermimpi dengan aku, ia umpama bertemu dengan aku. Nabi kata, subhanallah. Kenapa kita tak mimpi-mimpi jumpa Rasulullah? Sebab kita belum betul-betul cinta Rasulullah. Sebab tu susah sangat nak mimpi Rasulullah. Mimpi lain macam-macam mimpi lah kita ni kan. Hari-hari bermimpi, tapi Rasul susah nak muncul. Rasul sebut, barang siapa yang bermimpi bertemu denganku, dia benar-benar bertemu denganku. Maksudnya memang betul-betul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam mimpi tu, dia mimpi Rasulullah kata, pagi besok kamu pergi berjumpa dengan sultan. Jumpa dengan sultan yang bernama Abdul Hamid tu, dan engkau tuntutlah dengan dia, sebab dia berhutang denganku selawat 1000 kali. Maksudnya dia pesan esok pergi jumpa sultan. Kemudian dia bangun pagi besok, dia teruslah pagi-pagi, awal pagi dia pergi jumpa. Dia menunggu di luar istana tu, nak jumpa Gabeno sultan ni. Zaman tu sultan adalah Gabeno lah. Nak jumpa, pengawal tak bagi. Sampailah lama dia tunggu, kemudian pengawal orang kanan sultan kata, wahai sultan, ada seorang hamba Allah, dia menunggu kamu sekian lama sebab dia kata kamu berhutang dengan dia. Akhirnya sultan pun panggil masuk. Bila panggil, apa urusan kamu? Kamu berhutang denganku. Bila pula aku berhutang dengan kamu? Dan Gabeno Sultan Abdul Hamid ni adalah Gabeno yang beriman, yang bertakwa, orang yang sangat soleh, dan hidupnya pun susah. Bukannya orang kaya mengumpul harta, tidak. Subhanallah. Kemudian Gabeno ni, bila dia tanya, dia kata, wahai Gabeno, aku ni, dia pun ceritalah, aku ni hutang yang banyak, aku dah tak mampu nak bayar hutang, tetapi malam tadi aku bermimpi Rasulullah menyuruh aku pergi bertemu denganmu, dan kamulah kena bayar semua hutangku. Lepas tu Gabeno bertanya, bila dia cerita kamu bermimpi jumpa Rasulullah, dia terus menangis. Gabeno ni orang yang beriman, dia terus menangis. Kemudian, apa kata Rasulullah dalam mimpimu?
wahai Gabino, kamu berhutang 1000 kali selawat kepada Rasulullah. Gabino terus menangis teresak-esak. Kemudian rupanya Gabino ini orang yang soleh. Setiap malam dia tak kami 1000 kali selawat pada Nabi. Gabino pun keluarkan, dia buka simpanan dia, dia bagi. Dia bagi sampailah pengawal dia, pembantu dia, wahai wahai sultan, kamu telah beri semua hartamu kepada dia. Kamu telah beri segala hartamu kepada dia, wahai sultan. Kemudian Gabino ni jawab apa? Sultan ni jawab apa? Sekiranya aku perlu beri semua takhta, harta nyawa pun aku akan beri kepada dia. Kerana aku telah melakukan dosa kepada Allah dan aku telah berhutang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana pada malam tadi aku tertidur. Malam tadi aku tertidur lalu aku tidak membacakan selawat kepada Nabi. Subhanallah. Tak tahu berapa banyak hutang kita dengan Rasulullah. Tak tahu berapa banyak. Berapa banyak je kita selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak. Maksudnya Gabino ni pada setiap malam sebelum tidur mesti habiskan 1000 kali berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi muncul dalam mimpi orang lain untuk mengingatkan betapa dia rapatnya, seolahnya Nabi menunggu-nunggu. Agak-agak kita ni Nabi menunggu-nunggu tak selawat pada kita. Nabi menunggu-nunggu nak nama kita. Masuk Gabino ni sebab istiqamahnya dia, sampai bila dia tak bagi malam tu, dia temis, dia tertidur, muncul Rasul dalam mimpi orang lain untuk mengingatkan Gabino tu. Subhanallah. Cerita orang ni, lepas tu Gabino dah bagi dah semua, Masya Allah. Dia rasa dah selamat dah dia ni, dah selamat dia. Kemudian dia pun pergilah nak jumpa Tuan Hakim, nak bawa duit ni. Duit Gabino dah bagi banyak ni, melebihi daripada jumlah hutang dia dah ni, nak lunaskan, nak selesaikan di mahkamah lah. Sampai di mahkamah, jumpa Tuan Hakim, dia nampak muka Tuan Hakim tu berseri-seri. Berseri tu macam tak sabar nak jumpa dia. Dia memang tak sabarlah nak jumpa Tuan Hakim, selesai dah masalah dia ni. Tapi dia tengok Tuan Hakim lagi tak sabar dia nak jumpa dia. Tuan Hakim tu kata, wahai, tak ingat nama dia siapa, malam tadi aku bermimpi, Rasulullah muncul dalam mimpiku. Sebab kamu, Rasulullah muncul dalam mimpiku. Rasulullah memberitahu sekiranya engkau membantu melunasi hutang orang ini, maka kamu akan mendapat syurga. Maksudnya dapat kelebihan di akhirat kelak. Jadi Hakim pula bagi duit dari 500 dinar. Dia pun terkejut ni kan. Tadi dapat duit daripada Gabino, dapat pula duit daripada Tuan Hakim. Tiba-tiba datanglah pemiutang. Datang orang yang beri hutang. Kan pemiutang yang buat report supaya dia ditangkap kan. Datang pemiutang, wahai hamba Allah, asbab kamu Rasulullah muncul dalam mimpiku malam tadi. Dan Rasulullah mengkhabarkan kepadaku supaya membantu kamu dan menghalalkan hutang kamu, dan hari ini aku bagi lagi 500 dinar. Dia dah halalkan hutang, kemudian ditambah pula. Jadi hamba Allah ini bukan hutangnya saja lunas, malah dibawa balik sebahagian banyak harta ke rumahnya. Subhanallah. Satu kisah tentang kehebatan berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam.